Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurmaisarah binti Rusli, nombor matrik S60014. Saya merupakan pelajar tahun 1 bagi program Ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Mentor saya adalah Associate Professor ataupun Profesor Madya Dr. Rosliza Mazin. Hari ini saya akan membentangkan tentang aktiviti-aktiviti citra bagi kursus MPU 3312 iaitu Apresiasi Alam dan Warisan Laut bagi sesi 2020-2021. Terdapat 3 bentuk elemen yang telah saya sertai dan bagi setiap elemen kami diwajibkan untuk menyertai 2 program. Antara elemen yang saya sertai adalah kerohanian, keusahawanan dan juga komunikasi. Bagi elemen kerohanian, program pertama yang saya sertai adalah tentang sharing talk Ustazah COVID-19, Rahmat di Sebalik Ujian. Program ini diadakan pada tarikh 21 November 2020 pada pukul 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Program ini bertempat di platform Kisco Wellbex dan penganjurnya adalah Kelab Mai Usrah Universiti Malaysia Terengganu. Di sebelah kiri saya telah sertakan poster bagi program ini dan antara objektif program ini adalah untuk membuka mata mahasiswa agar sentiasa positif terhadap segala ujian dan dugaan yang menimpa. Yang kedua adalah untuk memberi motivasi kepada mahasiswa supaya tidak patah semangat untuk meneruskan kehidupan dalam norma baru. Dan yang terakhir adalah untuk mengemukakan perkongsian tentang cara untuk menangani situasi COVID-19 yang melanda negara. Antara hasil pembelajaran yang saya dapat daripada program ini adalah daripada perkataan Rahmat itu sendiri. R membawa maksud redha iaitu redha dengan segala ujian yang Allah berikan terutamanya dalam situasi sekarang iaitu pandemik COVID-19. A pula membawa maksud adil iaitu keadilan Allah kepada semua hamba-hambanya. H pula membawa maksud hati iaitu kita haruslah sentiasa husnuzon dan berfikiran positif. M pula membawa maksud masa iaitu kita haruslah menguruskan masa dengan bijak dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. A pula adalah amalan iaitu kita perlulah menjaga diri kita. Dan yang terakhir adalah T iaitu target. Kita haruslah target dalam bentuk usaha dan bukan tawakal semata-mata. Program kedua bagi elemen kerohanian yang saya sertai adalah tentang bual bicara maya keluarga toksik sempurna tapi tak bahagia. Program keluarga toksik ini diadakan pada tarikh 31 Oktober 2020 pada pukul 10.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Ianya bertempat di live Facebook Wanita Ikram Selangor dan penganjur bagi program ini adalah LPPKN iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan teratai iaitu Pertubuhan Teratak Rahmah Wanita Islam. Antara objektif program ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat tentang ciri-ciri keluarga toksik. Yang kedua adalah perkongsian pengalaman berkaitan kesan keluarga toksik terhadap ahli keluarga terutamanya anak-anak. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peranan pelbagai pihak yang boleh dimainkan bagi memberi sokongan kepada keluarga yang toksik. Hasil pembelajaran yang saya dapat daripada program keluarga toksik ini adalah dapat mempraktikkan cara berkomunikasi dengan baik terhadap setiap ahli keluarga di rumah. Yang kedua adalah saya dapat memupuk sifat kesyukuran dan menambah ilmu kekeluargaan. Dan terakhir sekali, kita haruslah sentiasa peka terhadap persekitaran supaya masalah toksik dalam setiap keluarga dapat dikawal. Di sebelah kiri, saya telah sertakan gambar dan bukti penglibatan saya dalam program ini. Seterusnya, bagi elemen keusahawanan pula, program pertama yang saya sertai adalah tentang Ruang Bicara Belanjawan 2021. Program Belanjawan 2021 ini diadakan pada tarikh 5 November 2020 pada pukul 9 malam hingga 10 malam. Ianya bertempat di live Facebook Bernama TV dan penganjur bagi program ini adalah Bernama TV. Antara objektif program ini adalah untuk mengurangkan impak jangka masa pendek dengan membantu mereka yang terkesan dengan wabak COVID-19. Yang kedua adalah untuk melindungi rakyat dengan kelangsungan hidup yang tidak terjejas teruk. Dan terakhir sekali adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Di sini saya telah sertakan gambar dan bukti penglibatan bagi
Ruang Bicara Belanjawan 2021, dan antara hasil pembelajaran yang saya dapat daripada program ini adalah dapat mengetahui objektif serta matlamat kerajaan untuk mewujudkan belanjawan negara. Program kedua bagi elemen keusahawanan adalah Taklimat Program Kembara Bijak Wang 2020. Baiklah, program ini pula diadakan pada tarikh 13 November 2020 pada pukul 10.30 pagi bertempat di live Facebook AKPK Official. Penganjurnya adalah agensi kaunseling dan pengurusan kredit iaitu AKPK. Objektif program ini adalah untuk memberi kefahaman kepada mahasiswa tentang produk dan konsep kewangan yang baik. Dan yang kedua adalah untuk menjadikan pelajar berdaya tahan, boleh menyesuaikan diri dan bersedia dari segi kewangan untuk menghadapi sebarang cabaran dalam kehidupan. Antara hasil pembelajaran yang saya dapat setelah mengikuti program ini adalah timbulnya kesedaran tentang kepentingan menabung dan berjimat cermat dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah mendapat ilmu tentang cara untuk merancang, mengatur dan mengawal kewangan dalam kehidupan harian. Di sebelah kanan, saya telah sertakan gambar dan bukti penglibatan saya dalam program ini. Elemen terakhir yang telah saya sertai adalah elemen komunikasi. Program pertama yang saya sertai adalah Foodies Online Forum. Program Foodies Online Forum ini diadakan pada tarikh 7 November 2020 pada pukul 8 suku pagi sehingga 11 suku pagi. Ianya bertempat di Kisco Webex dan penganjurnya adalah Food Science Club UNT. Objektif program ini adalah untuk berkongsi cara yang betul jika ingin mengamalkan diet yang seimbang. Dan yang kedua adalah untuk memberi kesedaran tentang kepentingan mengamalkan pemakanan sihat yang seimbang dalam kehidupan seharian. Di sebelah kiri, saya telah sertakan gambar dan bukti penglibatan bagi program Foodies Online Forum, dan antara hasil pembelajaran yang saya dapat adalah mengamalkan pemakanan yang sihat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan-makanan lain mengikut turutan piramid makanan yang betul. Dan yang kedua adalah timbulnya kesedaran bahawa makanan-makanan ringan seperti jajan dan makanan segera sangatlah memudaratkan kesihatan badan sekiranya kerap diamalkan. Program terakhir yang saya sertai bagi elemen komunikasi adalah Minggu Jalinan Ukhuwah Online sesi 2020-2021. Program Minggu Jalinan Ukhuwah ini diadakan pada tarikh 6 dan 7 November 2020 pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Ianya bertempat di platform Kisco Webex dan penganjurnya adalah HZ UMT. Objektif program ini adalah untuk memperkenalkan pelajar kepada perkhidmatan yang disediakan oleh pihak universiti. Dan yang kedua adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta menyesuaikan diri bersama rakan dan berkomunikasi dengan mereka. Antara hasil pembelajaran yang saya dapat setelah mengikuti Minggu Jalinan Ukhuwah ini adalah saya dapat mengenali lebih ramai lagi rakan universiti dari pelbagai bangsa walaupun perjumpaan secara atas talian sahaja. Dan yang kedua adalah dapat melahirkan rasa semangat untuk menyambung pelajaran di universiti yang terpilih iaitu Universiti Malaysia Terengganu. Di sebelah kanan saya telah sertakan gambar dan bukti penglibatan saya dalam program ini.